Bagi 14 bermula. Muka surat mana? Muka surat 3. Bermula 14 datang bawah datang. di atas. Okey, tengok Aqidatul Najib kita. Muka surat yang ketiga, baris yang ke-14 dari atas. Bermula Rahman itu. Bermula tak ada makna. Bermula tak ada makna. Dia akan melambangkan perkataan tafsiran kepada perkataan tamu yang duduk di awal. Bermula Rahman. Rahman itu dari bawah. Rahman itu dari bawah. Rahman mana? Dalam Bismillah, sebab yang dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ambil dari situ Rahman. Bermula Rahman itu nama bagi sifat. Rahman itu nama bagi sifat. Maksudnya sifat baru. Ya. Rahman itu nama bagi sifat. Maksudnya Rahman itu sifat. Khos pada lafaznya. Khos pada lafaz. Maksud khos tertentu. Khusus. Khos pada lafaz maksudnya tertentu pada lafaz. Khusus pada lafaz. Khos pada lafaznya. Dan ma'am pada maknanya. Dan ma'am pada maknanya. Makna Rahman itu am. Am itu dari bawah, luas. Dan ma'am pada maknanya. Am itu dari bawah, selain termasuk am maknanya luas. Am pada maknanya. Sebab dikatakan khos pada lafaznya. Ya, sebab dia khos pada lafaz. Mengapakah dikatakan khos pada lafaz, tertentu pada lafaz? Sebab apa? Kerana lafaz Rahman itu. Kerana lafaz, apa maksud lafaz? Sebutan. Dari kata lafaz. Lafaz cakap Arab, cakap kita sebutan. Kerana sebutan Rahman itu, kerana lafaz Rahman itu tertentu, disifatkan tertentu khusus, khaskan tertentu khusus, disifatkan dengan dia itu Rahman, disifatkan dengan dia bagi Allah jiwa itu bagi bawah sahaja, bagi Allah sahaja. Maksudnya di dalam agama kita cakap yang bersandar pada agama, tak boleh nak kata orang itu Rahman, Allah Mat itu dia Rahman sungguh, tak boleh. Kira kerana sifat itu khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat itu khusus, sebutan itu khusus, lafaz itu khusus, disifatkan untuk Allah sahaja. Dan tiada harus itu dari bawah, harus itu dari bawah, bahasa kita boleh, dan tiada harus dan tiada boleh. Jika
dikatakan itu disifatkan, garis bawah dikatakan itu disifatkan, dan tidak harus dan tidak boleh dikatakan disifatkan bagi yang lainnya, maksud yang lainnya lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus disifatkan dengan Rahman. Kawan kita baik, kita kata mat tu punya Rahman, tahu dia. Kita tengok sekali lagi. Dan sebab dikatakan ma'am, pada maknanya, makna dia am, lafaz dia khas, ya. Dan sebab dikatakan ma'am pada maknanya, kerana makna Rahman itu pemurah, maka melengkapi pemurah itu. Melengkapi maksudnya meliputi, ya. Garis tekan melengkapi, meliputi. Maka melengkapi itu meliputi. Maka melengkapi pemurah itu kepada segala makhluk. Makhluk dari bawah. Makhluk itu juga Arab. Masuk dalam bahasa kita yang dijadikan, ya, dalam perbincangan tauhid. Makhluk itu sama dengan mungkin itu sama dengan kainat itu sama dengan alam, ya. Makhluk itu yang dijadikan selain Allah. Melengkapi pemurah itu kepada segala makhluk, sama ada berakal atau tiada. Tambah bukan sama ada tadi, sama ada berakal, tambah bukan sama ada lepas makhluk. Kepada makhluk, sama ada berakal. Makhluk yang dia bakal, dia dapat berada di bawah Rahman. Rahman itu memberikan rahmat lah, ya. Rahman, daripada Rahman itu Allah menurunkan rahmat dengan sifat Rahman itu. Allah menurunkan rahmat. Rahmat itu sama ada berakal ataupun tidak, ya. Koma lepas tidak, koma lepas tiada itu koma. Islam ataupun kafir, berakal ke tidak ke, Islam ataupun kafir ke. Di mana Allah sebut benar ini dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Suratul Anbiya, surah yang ke-21, ayat yang ke-107. Maksudnya, dan tidaklah kami utuskan kamu kecuali untuk memberikan rahmat kepada alam. Alam itu tak kira manusia ke jin, Islam ataupun kafir, hidup ataupun tidak, benda yang jenis bernyawa, tadi semua sekali. Sebab itu dipanggil lafaz Rahman itu khusus, tetapi makna Rahman itu am. Dan Rahim, Rahim mana ni? Itu yang dalam bacaan Bismillah, katalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan Rahim itu nama bagi sifat, dan Rahim itu nama bagi sifat pula. Rahim itu pun nama bagi sifat. Apa maksud nama bagi sifat? Sifat dia lah. Dan Rahim itu sifat pula. Pula tu dari bawah juga. Dan Rahim itu nama bagi sifat juga, nama bagi sifat.
sebelum am. Tetapi am pada lafaznya, lafaznya am, yang ini lafaznya khusus, yang ini lafaznya am. Tetapi am pada lafaznya, apa maksud am pada lafaznya? Artinya harus dinamakan, dengan dia, dengan rahim itu. Akan yang lainnya, dinama itu dari bawah atau disifatkan, dinama ataupun disifatkan. Ma'tu rahim betul lah. Boleh. Ma' rahman boleh, ma'tu rahman betul ya. Harus boleh. Harus dinamakan dengan dia, dengan rahim. Akan yang lainnya daripada Allah. Boleh kita nak namakan ataupun kita nak sifatkan yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebutannya, lafaznya ialah am. Ya. Yang lagi. Dan khos pada maknanya. Dia lafaz pada sebutan berlafaz. Lafaz itu am. Ya. Am pada sebutan. Ya. Lafaz atau sebutan dia am. Boleh bubuh pada Allah, boleh bubuh lain pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khos pada maknanya. Apa maksud dan khos pada makna? Dan tertentu pada maknanya, pada makna tertentu. Khusus sebab kerana tertentu. Mengasihani itu. Rahim maksud dia mengasihani. Tertentu mengasihani itu bagi kaum. Kaum itu dari bawah. Ya. Kaum itu dari bawah. Bagi kaum yang mukminin. Dari maksud apa Allah gunakan kaum? Sebab orang guna kaum lah. Sebab kaum ni masuk belaka dengan malaikatnya, dengan jinnya, dengan manusia. Sebab Tuhan tak sebut sini, sebab pengarang tak tulis sini. Tertentu mengasihani itu bagi orang yang tidak sebut orang yang sebut kaum. Ya. Bagi kaum yang mukminin. Jiwa itu sahaja. Khusus bagi kaum yang mukminin sahaja. Bila? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Di hari kiamat, rahim Allah tidak kena kepada orang kafir. Walaupun di dunia orang kafir mendapat kerahmanan, mendapat manfaat daripada kerahmanan Allah, tetapi di hari akhirat, siapa-siapa juga yang kafir tidak mendapat manfaat daripada kerahiman Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus untuk mukminin saja. Untuk mukminin saja. Asalkan orang itu beriman, walaupun sekadar satu rubuh, 1/4 daripada iman saya. Maka nafi qalbihi ma yazinu minal iman